واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Sambungan kita malam ni ialah hadis yang ke-10 di bawah tajuk larangan rasuah. Itu pada muka surat yang ke-65. Hadis yang diletakkan oleh penulis ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan. Dalam kurungan diletak maksud fil hukmi itu iaitu pemerintahan, pentadbiran, kehakiman dan lain-lain. Daripada hadis ni kalau kita tengok, Allah Azza wa Jal pun menyebut perkara yang sama, iaitu dalam suratul Baqarah dan juga dalam surah Al-Ma'idah. Kita boleh tengok pada muka surat sebelah, muka surat 66, firman Allah Azza wa Jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukkami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Maksud dia, janganlah kamu makan atau ambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil bahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui akan salahnya. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Satu lagi dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 42, samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suht. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta dan sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Daripada dua ayat Quran dan satu hadis Nabi yang kita dengarkan tadi, jelas tunjuk pada kita setiap larangan terhadap rasuah akan diekori dengan ancaman dosa yang besar. Maknanya akan ada implikasi kesan besar kepada pelaku dosa rasuah. Tambahan pula di akhir zaman ni kalau kita tengok, dosa-dosa seperti ini telah diubah nama, tak dipanggil rasuah. Dua benda dalam dunia ni yang banyak nama tapi benda tu salah, iaitu rasuah, yang kedua riba. Rasuah dan riba ni memang menerima penjenamaan yang cukup banyak. Kenapa? Penjenamaan yang diberikan itu ialah untuk menutup besar dan hebatnya impak daripada dosa tu. Nak tutup benda tu, jangan bagi nampak salah. Sebab tu bila mana ada orang dia nak buat projek, dia nak dapatkan tender apa semua, dia mengambil jalan untuk rasuah supaya dia dapat bahagian itu. Tapi tak dinamakan waktu transaksi itu berlaku dengan nama rasuah. Rasuah ni orang panggil dengan duit kopi,
bawah meja, macam-macam istilah yang diberikan. Sama juga dengan riba, panggil bunga, panggil macam-macam nama. Nama-nama ni ialah untuk menenangkan hati pelakunya dan orang yang terlibat dengannya. Kita kena tahu bahawasanya dosa ni, berilah nama apa pun, dia tetap dosa. Sebab kelompok yang menamakan dosa-dosa ni dengan nama-nama yang lebih tenang, tujuannya lah untuk mententeramkan diri waktu melakukannya. Itu ialah daripada bab desakan hawa nafsu dan juga suruhan syaitan yang dipatuhi oleh manusia. Jadi dosa-dosa seperti ini ni ialah benda-benda yang kita perlu hindarkan. Satu lagi, kalau kita tengok antara dosa yang cuba dinormalisasikan, ialah mengumpat. Mengumpat ni termasuk daripada dosa besar. Tapi orang tukar nama. Bila mana dia nak mengumpat, dia panggil perbincangan isu semasa. Padahal mengumpatlah dalam tu. Sama saja. Diberi nama lain, tujuan tak nak bagi nampak benda tu besar, benda tu salah. Tapi apa yang ada dalam tu, konten dia, isi dia sama saja. Ditukar nama tapi membawa maksud yang sama. Kita tengok pada muka surat 67. Imam Sa'id bin Jubair dan Mujahid menyatakan banyak memakan harta yang haram adalah melakukan rasuah. Iaitu dalam dua ayat tu, ayat daripada 188 Al-Baqarah dan juga ayat 42 daripada surah Al-Ma'idah, bila mana disebut akaluna lis-suht dan juga ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam, kebanyakannya para ulama tafsir menyebutkan ia bermaksud rasuah. Walaupun daripada amount yang kecil sampailah kepada amount yang besar. Rasuah ni banyak segi. Semakin akhir zaman, semakin banyak ruang-ruang untuk orang tu terlibat dengan rasuah. Hatta pada benda yang paling simple, iaitu melanggar undang-undang lalu lintas. Untuk melepaskan diri tu, ada orang dia fikir cara dia adalah dengan bagi rasuah. Kadang-kadang yang langgar tak nak bagi, yang menahan orang, yang tahan orang langgar undang-undang tu, maaf sebutlah polis apa semua, dia yang minta kadang-kadang. Kedua-duanya termasuk dalam hadis ni. Kedua-duanya termasuk dalam hadis tadi, bila mana Nabi kata ar-rashi wal murtashi, perasuah dan menerima rasuah. Kedua-duanya kena. Sebab tidak ada maslahat yang mendesak untuk kita kata benda tu boleh. Dulu kalau kita tengok, ada isu ni tak berlaku di Malaysia, tapi isu ni berlaku pada orang Malaysia yang duduk luar negara, yang duduk di luar negara. Ada satu perkumpulan pelajar, zaman saya belajar dulu lah, kumpulan-kumpulan orang-orang Malaysia yang belajar di negara Syria ni dia berjiran dengan Jordan. Syria ni antara negara yang sangat sulit untuk mendapatkan visa sebagai status pelajar. Dia payah nak dapat daripada immigration dia orang. Sebab mana-mana orang yang pergi mana-mana negara pun, kita kena mohonlah visa. Visa sebagai pekerja ke, visa sebagai pelajar ke. Kadang-kadang 2-3 tahun dah belajar, tak dapat. Bila mana kita tak dapat tu, kalau ada roadblock ke apa-apa saja, kita mungkin berhadapan dengan hukuman-hukuman yang ada di dalam negara tu. Sama ada mungkin akan dipenjarakan, ataupun diblok masuk, ataupun dihalang menyambung pelajaran. Maknanya di negara Syria ni, bila mana tak dapat visa, dia bukan duduk aman, dia duduk dalam keadaan yang takut juga. Dia beza di Jordan pun lambat dapat. Tapi waktu kita dapat kad matrik student tu, dah okey untuk kita tunjuk. Kalau kena tahan dengan polis apa semua, dia dah okey dah, dia boleh terima. Okey, tak apa, ini student, walaupun tak ada kad visa yang spesifik tu, yang khas tu, tak ada. Okay, tapi di Syria dia beza. Kad matrik bukan satu-satunya lesen boleh lepas, kena ada juga visa punya kad tu. Jadi bila mana tak dapat, untuk mempercepatkan urusan, memang terpaksa rasuah. Jadi pelajar-pelajar ni pergi tanya syekh-syekh yang ada di Syria ni. Syria ni ramai doktor guru yang hebat. Dr. Wahbah Zuhaili ada,
Sebelum pada tu lagi apa nama ni, Dr. Said Ramadan Al-Buti ada. Ramailah yang tulis fiqh manhaji tu, Mustafa Pura ni, semua ulama-ulama yang berkumpul di bumi Syria. Dan orang-orang Malaysia kita belajar dengan sebahagian daripada tokoh-tokoh ini. Antara soalan yang ditanya ialah hukum memberi bakshish. Bakshish tu nama rasuah bagi orang Arab. Rasuah juga, tapi nama dia tukar. Hukum memberikan rasuah kepada pegawai immigration untuk mempercepatkan urusan dapat visa sebagai pelajar supaya tidak duduk dengan status pendatang tanpa izin. Kebanyakan syekh mengharuskan untuk bagi sebab ada masalah. Sebab kalau tak bagi, kita akan duduk situ dalam keadaan macam diburu dan boleh diangkut hantar balik ke negara balik, dan akan diblok, tak boleh masuk negara tu dalam tempoh yang agak lama dan sangkut banyak. Saya tengok para ulama yang membenarkan tu melihat pada maslahat yang lebih besar, iaitu maslahat untuk orang tu dapat belajar dengan tenang. Yang salah kembali pada yang menerima, bukan yang memberi, sebab yang memberi dah terdesak. Tak ada jalan lain dah lagi untuk lebih halal, orang kata. Jadi terpaksa mengambil bahagian yang juga salah hakikatnya untuk melarikan diri daripada benda yang lagi besar salahnya, iaitu duduk dengan status pendatang tanpa izin. Melainkan negara-negara yang okey. Kalau orang Malaysia duduk situ tak dapat visa lagi pun, dia lepaskan kita, dia tak ambil tindakan pada kita. Macam Jordan dia macam tu. Ada orang daripada tahun 1 sampai tahun 4 tak pernah dapat pun kad visa student tu. Yang ada hanya kad metrik, tapi setiap kali kena tahan apa semua bagi, dia lepas. Tak ada masalah. Dia tak kenakan apa-apa tindakan. Tapi setengah-setengah negara tak boleh. Jadi di Syria ni dia tak balance. Dia ketat tegas dalam tangkap pendatang tanpa izin, tapi untuk urusan bagi visa tu dia lambat. Bukan kawan ni sengaja tak nak mohon, dah mohon, tapi dia lambatkan urusan. Jadi ulama di sana berfatwa boleh, bagilah untuk cepatkan urusan. Sebab terdesak. Sebab apa lagi pilihan yang ada? Tapi kalau tiada pilihan, kalau ada pilihan, contoh tak ada apa-apa yang mendesak, kita rasuah kerana nak cepatkan urusan, kerana kita nakkan kekayaan itu, nakkan projek itu, nakkan keuntungan. Sedangkan kita boleh mencari keuntungan di tempat lain. Kita boleh buat benda lain dengan yang lebih halal, lebih bersih lagi. Tak ada apa-apa yang mendesak. Jadi pada waktu itu tiada keperluan untuk kita mengamalkan cara itu. Tak betul, tak boleh buat. Dan memang benda itu kekal haram hakikatnya. Maksud rasuah 10.1 disebut penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan sebagainya. Sebagai contoh, di bawah keadaan sini, seorang kontraktor menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Namanya hadiah, tapi maksudnya tetap rasuah. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, di bawah akta sini, dia letak 4 perkara. Yang pertama, meminta menerima rasuah termasuk daripada benda yang salah, ada akta khusus. Yang kedua, menawarkan, tak bagi lagi tapi try untuk deal dengan orang tu, try untuk deal, memberi suapan pun tak boleh. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu, klaim palsu ni termasuk juga daripada benda-benda yang diklasifikasikan sebagai di bawah Akta SPRM Malaysia ni. Yang keempat, menggunakan jawatan dan kedudukan untuk suapan pegawai badan awam, menggunakan dia punya kedudukan dia yang tinggi, lepas tu dia takut-takutkan orang untuk dapatkan duit rasuah. Macam sebahagian kes kalau kita tengok, dia mungkin orang yang pegang jawatan dalam bab ataupun dalam benda-benda yang berkaitan keselamatan negara ni,
dia pergi dekat mana-mana pendatang asing yang datang bekerja di negara kita, takut-takutkan dia, kacau dia, lepas tu untuk bagi ketenangan dan keamanan, dia terpaksa bayar duit. Pergi dekat tempat kerja orang-orang daripada Bangladesh, Pakistan apa semua ni yang jadi buruh binaan ni, ada sebahagian orang yang ada jawatan, orang Melayu kita ni yang duk buat ni, ada jawatan apa semua, pergi takut-takutkan dia, cuba rosakkan tempat tinggal dia apa semua, lepas tu tak nak bagi dia, kita tu sentiasa kacau dia, dia kena bayar. Ini semua termasuk daripada benda-benda yang disebut sebagai rasuah. Jadi kena hati-hati. Satu bab lagi kalau kita tengok, antara benda yang tak disebut dalam buku kita ni ialah menerima hadiah ketika mana kita berada pada jawatan yang tinggi dengan kuantiti yang banyak, tiba-tiba dapat hadiah banyak. Belum berlaku deal apa-apa lagi, belum berlaku apa-apa projek untuk disenarai semak apa semua, tak ada lagi. Tapi bila mana kita dapat je jawatan tu, tiba-tiba ramai orang datang ziarah, orang bagi tu, orang bagi ni. Tujuan ni lah untuk meletakkan rasa terhutang budi, banyak, kerap beri hadiah. Jadi benda ni juga kena berhati-hati. Bagi orang yang ada jawatan, dia kena hati-hati. Sebab Nabi pernah tegur satu orang lelaki yang Nabi tugaskan dia untuk minta duit zakat pada seluruh penduduk Madinah, termasuk orang munafik. Jadi dia pergi minta zakat daripada orang-orang munafik ni. Orang munafik ni bagi lebih dengan harapan lepas pada ni jangan datang minta lagi zakat. Dia ambil pukal semua sekali, dia bawa, dia bentangkan depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, yang ni duit zakat, yang ni duit hadiah orang bagi dekat aku semasa aku pergi kutip zakat ni. Elok dia beredar ambil duit hadiah dia. Nabi pun cari tempat tinggi, Nabi naik atas tempat tinggi tu macam Nabi nak mengumumkan sesuatu. Nabi kata, lelaki ni, Fulan bin Fulan ini telah mengatakan kepada aku ada orang bagi hadiah dekat dia waktu dia pergi kutip duit zakat. Nabi kata, kalau benar dia orang yang memang mudah menerima hadiah ataupun orang yang disukai orang lain untuk beri hadiah, dia tak perlu pegang jawatan ni, hadiah dia akan dapat. Maksud Nabi kata, kenapa lepas pada dia jadi pengutip duit zakat, tiba-tiba dia dapat hadiah? Sepatutnya dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Sebab itu ialah cara-cara untuk mudah deal pada masa akan datang, supaya nanti kalau datang haul, cukup haul nak kena minta zakat lagi, orang tu tak dapat sediakan amount yang sepatutnya, maka dia pun kata, bukan dulu aku dah bagi sikit hadiah ke, pergi minta orang lain. Itu cara dia. Jadi kena hati-hati. Itu zaman Nabi. Dan Nabi dalam bab ni, Nabi tak sembunyi, sebab ini ialah masalah orang. Nabi tidak panggil dia, tak boleh ambil duit macam ni, lepas pada ni jangan duk ambil duit hadiah. Nabi umum depan orang ramai-ramai supaya lebih berhati-hati. Jangan ikut macam dia ni. Orang ni dapat jawatan, dia terima hadiah. Kalau dia memang orang yang dipilih oleh orang untuk terima hadiah, dia tak perlu pada jawatan, hadiah akan sampai kat dia. Maknanya Nabi nak tunjukkan kepada kita, jangan tertipu dengan orang yang pandai menggunakan perkataan untuk mengelabui kita antara hadiah dan rasuah. Hakikatnya benda yang sama, membawa maksud yang sama. Itu pada sahabat Nabi. Pada sama kita, kalau kita tengok antara bab yang mungkin kita tak perasan, ini yang saya tengok waktu zaman saya belajar dulu lah. Bila mana berada pada musim akhir SEM, akhir semester, pelajar-pelajar daripada negara Arab Teluk ni, negara Arab Teluk ni lah negara-negara Arab yang kaya, Oman, orang UAE, Qatar, Kuwait semua ni, dia orang yang belajar di Jordan ni, dia orang banyak duit. Memang dia orang-orang yang kaya. Walaupun duit Jordan tu dah mahal, terutamanya orang Kuwait, duit Kuwait tu lagi mahal daripada duit Jordan. Termasuklah orang Oman pun, sebab satu rial Oman ni RM10 kita. Satu dinar Kuwait ni 12 ke 15 ringgit dah sekarang, ataupun 20 ringgit dah kot. Boleh jadilah. Itu antara mata wang currency yang kuat. Pelajar-pelajar Malaysia bila mana akhir semester kita study, lepas tu kita exam.
Lepas tu kita pun tawakal pada Tuhan untuk tunggu rizak. Pelajar-pelajar Arab yang kaya ni, dia orang jarang masuk kelas. Sebab dia orang kaya, hujung minggu balik. Cross country ni benda yang biasa, merentas negara ni. Kalau orang Malaysia ada orang belajar luar negara, pergi, balik tak balik Malaysia, habis baru balik. Yang ada duit sikit mungkin boleh balik tak tahu. Yang ada duit lebih sikit lagi mungkin setengah tahun sekali boleh balik. Tapi jaranglah nak jumpa orang Malaysia yang belajar luar negara balik tiap-tiap bulan, melainkan dia memang anak orang kaya betul. Tapi bagi orang Arab benda tu normal. Yang duduk di Kuwait belajar Jordan, balik 2 minggu sekali ke Kuwait, by flight. Bukan balik bawa kereta ni, balik dengan flight, naik kapal terbang. Jadi ujung Sam tiba-tiba bawa hadiah banyak, hantar dekat bilik pensyarah, penuh hadiah. Tujuannya lah nak bodek markah supaya dapat lulus, sebab dia orang ni malas belajar. Ini pun bahagian pada Rasulullah. Tapi alhamdulillah pensyarah-pensyarah di fakulti yang saya belajar ni sangat tegas, tak terima. Bahkan dia dah beri ancaman awal-awal lagi, mana-mana hadiah yang sampai ke meja aku tidak akan aku terima, melainkan aku akan lempar balik atas muka yang bagi. Tak terima. Sebab dia tahu ini ialah bab daripada Rasulullah. Ini ialah benda-benda yang bahaya. Nak kata di tahap pendidikan ni pun ada wujud benda-benda seperti itu. Maknanya ini ialah realiti yang berlaku dalam masyarakat. Kalau kita tengok sebahagian orang tiba-tiba dia dapat on the board, jangan percaya lagi. Terutama yang luar negara ni lah. Kadang-kadang on the board tu dapat sebab menipu je pun. Sebab mungkin rasuah pensyarah, rasuah dekan apa semua, akhirnya dia dapat benda tu. Di Malaysia ni mungkin ada, tapi dia taklah terlalu normal. Mungkin ada, dan memang kita pernah dengar, memang wujud pun di setengah-setengah universiti ni, pensyarah yang mengambil kesempatan di atas pelajar-pelajar yang banyak duit ni. Bahkan sebahagiannya bukan mengambil kesempatan, memang sengaja meminta dengan cara itu untuk dapat markah ataupun untuk bagi nilai-nilai tambahan supaya dia tu dapat keluar dengan nilai yang tinggi. Tapi untuk di negara Arab benda ni berlaku dengan agak berleluasa jugalah. Tapi tengok kepada fakulti. Setakat ni fakulti syariah yang paling terjaga. Fakulti lain kita tak tahu. Fakulti sains apa cerita dia, fakulti bisnes apa cerita dia. Sebab itu bergantung kepada keimanan pensyarah tu sendiri dan keimanan pelajar tu sendiri. Agak sukar, benda-benda seperti itu agak sukar. Cuma mungkinlah universiti yang paling susah untuk berlaku ni, walaupun di tempat orang Arab ramai, ialah pada pandangan saya, ini pandangan saya lah, Universiti Al-Azhar. Yang ni agak sukar untuk berlaku benda ni. Sebab apa? Sebab saya tanya kebanyakan student yang belajar di Universiti Al-Azhar ni, dia orang memang payah untuk pergi ke bilik pensyarah. Sebab bilik pensyarah duduk jauh daripada bangunan kuliah. Bukan jauh 1-2 km, 60 km, 70 km. Kena berebut naik bas. Tak sempat dah nak buat kerja bodek-bodek, tak sempat. Sebab tu dia orang hanya bergantung kepada exam semata-mata. Jadi benda tu sukar. Sebab universiti ni adalah universiti yang paling ramai pelajar, 70,000, 80,000. Bahkan Universiti Azhar pun tak boleh keluarkan statistik berapa sebenarnya pelajar dia orang, sebab terlalu ramai. Ni antara universiti yang terbina di atas wakaf yang paling ramai student dia. Jadi nak sebut pada kita dengan sebab ramai sangat tu pun payah juga nak buat. Tapi kalau universiti yang agak eksklusif, yang kecil ni, benda-benda macam ni sangat mudah berlaku. Saya tahu tu sebab inilah yang bidang kita duduk, iaitu dalam bidang pendidikan. Bidang lain mungkin lagi dahsyat. Mungkin orang yang duduk dalam bidang pembinaan, projek-projek pembinaan infrastruktur ni, buat bangunan ke, buat stadium ke apa, yang ni lebih dahsyat isu ini berlaku. Jadi tetap kena ingat, orang yang terlibat dengan rasuah, Nabi sebut laknat. Laknat ni apa dia? Jauh pada rahmat. Tak ada rahmat hidup. Kesan daripada orang terkena laknat ni bukan pada diri dia sahaja, tapi juga pada pasangan hidupnya, pada zuriatnya, pada seluruh kehidupan dia. Sebab tu dia tak perlu pelik kalau orang yang buat rasuah ni, kalau isteri dia perangai dia lain, anak dia perangai lain, tak dengar kata apa semua, mungkin sebahagiannya diselamatkan, ada yang okey,
Kalau ada iman, tapi kesan, saya nak sebutnya ialah kesan. Kesan tetap akan ada. Kesan tetap akan ada. Sebab kita memberi kepada mereka makanan, minuman, keperluan hidup mereka daripada hasil duit itu. Hakikatnya. Jadi ini benda yang perlu diberi perhatian. Kalau dia orang tu tak duduk di atas track yang betul, boleh jadi kerana kesan makan daripada harta yang tak jelas. Okay. Muka surat seterusnya, muka surat 67, 10.2, hukum rasuah di dunia dan akhirat. Gagal melapor pemberian, janji atau tawaran rasuah di bawah Seksyen 25/1 dan -2 Akta SPRM 2009 akan dikenakan tindakan berikut. Yang pertama, denda tidak melebihi RM100,000. Yang kedua, penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu dari segi akta dunia lah. Tapi sebenarnya kalau orang ni dia ada iman, tak perlu tahu akta pun. Tahu kata agama larang, dah selesai. Bila mana kita tahu Nabi kata pelaku ini dapat laknat, kita tak perlu lagi kepada akta-akta daripada SPRM ni. Kenapa kena ada akta ni? Sebab ada orang dia berpaling daripada apa yang dipesan oleh Nabi. Dia tak rasa apa yang Nabi pesan tu benda besar. Tapi kalau ada akta, ada undang-undang, baru dia rasa gerun, baru dia rasa takut. Ini masalah keimanan dalam hati manusia. Bila mana kurang imannya, kuranglah takutnya kepada ancaman Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia ada iman, dia akan sedar dia perlu berjaga-jaga dan berwaspada terhadap ancaman Allah dan Rasul. Manusia ni kalau dia ada iman, dia tak perlu kepada akta-akta ni. Cukup daripada nas sudah memberi kepada dia kekuatan untuk dia berwaspada. Muka surat yang ke-66, 68. Gagal melapor permintaan atau memperoleh suapan di bawah Seksyen 25/3 dan -4 akan dikenakan tindakan berikut: denda tidak lebih RM10,000, penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebab apa beza amount denda ni? Melihat kepada jumlah rasuah yang diterima. Kalau rasuah tu jenis juta-juta, maka dendanya pun boleh pergi kepada puluh juta dan lebih pada tu. Cuma nak katanya akta SPRM untuk bab rasuah ni sentiasa ada penambahbaikan. Kerana apa? Kerana kes ni banyak berlaku. Kerana kes ini banyak berlaku. Kenapa perlu ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah? Dulu nama lama dia BPR, Badan Pencegah Rasuah dulu. Sekarang SPRM. Kenapa dia satu badan yang duduk luar daripada badan-badan yang sepatutnya cukup duduk dalam tu? Patutnya diawasi oleh polis pun dah cukup. Kenapa? Kerana yang sepatutnya menjaga supaya tak terima rasuah, iaitu badan-badan yang jenis keselamatan ni, tentera ke, polis ke, dalam kalangan mereka pun berlaku. Jadi sebab tu kena tubuhkan satu pihak yang berpisah daripada dia. Kenapa tak dijaga oleh mahkamah saja? Sebab dalam mahkamah lagi banyak berlaku. Suapan kepada hakim, suapan kepada peguam. Ini semua benda yang boleh berlaku. Bahkan pegawai SPRM itu sendiri pun tak selamat daripada suapan rasuah. Kerana apa? Kerana benda ni memang dah normal. Terlalu normal. Terlalu luas lapangan dia, menjalar ke semua sudut dan bidang. Kemudian disebut lagi, masyarakat tidak perlu gentar untuk membantu membanteras kes rasuah. SPRM sentiasa memastikan kerahsiaan maklumat yang diberikan dan pemberi maklumat adalah dilindungi serta tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak dalam apa jua keadaan. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut benda ni. Kita baca ni dari segi akta. Tapi benda yang kita kena bersetuju di sini pada malam ni ialah segala apa sahaja larangan dalam nas, sama ada sunnah ataupun Al-Quran. Satu orang tu dia ada kekuatan untuk menghalang diri dia untuk tidak buat larangan-larangan ni, ialah keimanan dia juga macam mana pun. Sebab tu tuan-tuan tengok para sahabat waktu ditangkap oleh pihak musuh, mereka tidak menjadi pihak yang membocorkan maklumat. Sebab dia orang tahu besarnya kesan itu bukan setakat dibenci oleh Nabi dan para sahabat yang lain, tapi dibenci Allah juga.
Mereka risaukan akan dibenci oleh Allah Ta'ala itu. Antara contoh sahabat yang kita boleh tengok ialah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Waktu ditangkap oleh Rom pada zaman Umar Al-Khattab, Rom tangkap dia dalam satu siri peperangan dalam grup yang kecil. Kelompok Islam ni tertewas, ditawan oleh Rom. Waktu nak pergi buat risikan di wilayah Rom ni, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi dan beberapa orang sahabat yang lain, termasuk tabi'in pun ada yang kena. Cuma yang paling senior dalam tu ialah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Pemerintah Rom ni, gubernur Rom, sebahagian riwayat kata Maharaja Rom, sangat menginginkan Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni murtad. Kalau dia murtad, ianya ialah satu keberhasilan besar untuk kita Kristian nak tunjuk pada orang Islam betapa lemahnya mereka, betapa tak kuatnya pendirian mereka. Saya cerita sikit sebelum pada kita masuk, kalau kita sempat masuk, kita masuk hadis sebelah ni. Cuma cerita Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni penting. Waktu dia ditangkap oleh Rom, Maharaja Rom suruh sumbat dia dalam penjara. Sumbat dalam penjara, bagi dia lapar sampai dia tak boleh berdiri. Dalam riwayat sebut Abdullah bin Huzafah As-Sahmi tidak mengeluh sedikit pun, tak dapat air, tak dapat makanan. Bahkan dia menunjukkan dia kuat, dia salat dalam keadaan berdiri walaupun dia tahu ada rukhsah untuk salat duduk, tapi dia nak tunjuk pada pengawal penjara supaya dia laporkan kepada Maharaja Rom, tentera Islam ni, sahabat Nabi ni bukan orang yang lemah. Dalam keadaan macam tu pun dia salat dalam keadaan berdiri. Dipanggil menghadap Maharaja Rom. Maharaja Rom tu kata, aku akan beri kepada kamu separuh daripada kerajaan aku, separuh daripada kerajaan aku, dengan syarat kamu tukar agama ni. Kamu tukar agama, aku bagi separuh kerajaan aku ni pada kamu, dan kamu dapat kahwin dengan anak aku. Apa jawapan Abdullah bin Huzafah As-Sahmi? Jawapan dia, kalau kamu bagi kepada aku seluruh kerajaan kamu dan seluruh kerajaan A'jam, maknanya kerajaan yang bukan Arab, dan juga seluruh kerajaan Arab kamu bagi pada aku, untuk aku tukar agama ni, aku tak akan tukar. Walaupun untuk tempoh sekelip mata, aku tak akan tukar. Bukan suruh tukar selama-lamanya, maknanya kalau suruh tukar sekali kelip je, lepas tu balik Islam semula, pun aku tak akan tukar. Akhirnya disuruh penjara sekali lagi dan diberi makan cuma makanan yang haram. Bagi arak dengan daging babi. Dia tak makan lama tu. Waktu dimasukkan arak dan daging babi tu, dia tak sentuh daging babi tu. Dia pertahankan jati diri dia. Walaupun dia tahu ada rukhsah boleh makan, dah boleh makan, tapi dia nak jaga jati diri dia, dia tak makan. Akhirnya diberi makan makanan yang halal. Sebab Maharaja Rom ni dia ada akal lain untuk goda si sahabat ni. Dia kata kita bagi dia makan benda yang halal, kita bagi dia makan kenyang, bagi dia makan buah, makan roti. Bila mana dia dah kenyang, bagi dia rehat, kita masukkan dalam penjara tu seorang perempuan penari, fatatun ghaniyah disebut. Perempuan penari ni goda dia sampai dia berzina dalam penjara tu, sampai berzina. Bila mana perempuan tu masuk, dia cuba mendekati Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Dia pergi ikut depan, dia goda, dia pergi belakang, kiri, kanan. Akhirnya perempuan tu histeria, meracau, dan dikeluarkan oleh pengawal. Maharaja Rom panggil, kenapa kamu meracau? Dia kata, waktu kamu masukkan aku pada lelaki ni, aku tak tahu aku ni lelaki ke dia yang perempuan. Sebab nampak aku macam over yang duk goda dia. Dia tu macam tak ada apa-apa keinginan. Dahsyat. Akhirnya Maharaja Rom ni dia mati akal. Dia kata kita panggil dia, kita bunuh semua kawan-kawan dia kecuali dia. Cara bunuh kawan-kawan dia macam mana? Buat satu periuk besar, belanga besar, kuali besar ke apalah, isi dalam tu air dengan minyak sampai menggelegak. Lepas tu lempar seorang demi seorang tentera Islam. Bila mana dilempar seorang ni, Abdullah bin Huzafah ni dia tengok kawan-kawan dia kena lempar, masuk je dalam air yang menggelegak dan minyak yang menggelegak tu, tak sampai berapa lama yang timbul hanyalah tulang saja. Maknanya hancur terus. Yang kedua, Abdullah bin Huzafah masih lagi steady.
Yang ketiga, lempar yang ketiga, Abdullah bin Huzaifah mula menangis. Waktu tu Maharaja Rom kata, okey, stop. Kita tanya dia, sebab apa dia menangis? Maharaja Rom kata, sebab apa kamu menangis? Kamu dah takut ke nak jadi ke nak tukar agama ni? Kata Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, dia kata, aku menangis bukan kerana aku takut dilempar dalam minyak yang panas tu, tapi aku sedih kerana aku cuma ada satu nyawa. Kalau Allah Ta'ala memberikan kepada aku nyawa sebanyak rambut yang ada di kepala aku akan terjun keluar balik, terjun keluar balik, terjun keluar balik. Aku tak takut nak mati berkali-kali, cuma aku risaunya matinya cuma sekali. Aku nak mati banyak kali untuk buat benda ni. Mati akal. Maharaja Rom dia mati akal. Akhirnya Maharaja Rom kata, aku bagi kamu bebas dengan baki kawan-kawan kamu ni dengan satu syarat saja. Kamu cium kepala aku, lepas tu balik Madinah. Tak tahu nak bagi apa lah. Dalam riwayat sebut, Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi ni dia mula-mula enggan, aku tak akan cium kepala kamu. Dia kata, kamu cium, aku tak bagi apa-apa syarat, kamu terus boleh balik Madinah. Dalam riwayat sebut, Abdullah bin Huzaifah dia tak cium, dia tundukkan sikit kepala dia dan dia buat isyarat ludah pada Maharaja Rom di kepala Maharaja Rom. Tapi Maharaja Rom tak perasan sebab dia buat isyarat ludah, dia tak betul-betul meludah, dia buat isyarat, dia tak cium. Akhirnya dia balik sampai ke Madinah. Berita tu dah sampai pada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kata, menjadi kewajipan ke atas semua orang Islam mencium kepala Huzaifah As-Sahmi ni, sebab dia telah menjaga jati diri Islam. Dia tak jual prinsip dia. Dia tak tergoda dengan apa-apa hadiah, tak tergoda langsung. Dan aku orang pertama yang akan mencium kepalanya. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, cerita ni apa dia? Iman yang menjaga dia untuk dia tak tergoda dengan apa-apa tawaran. Apa-apa tawaran, tak tergoda. Sebab dia melihat keimanan paling mahal berbanding segala tawaran yang diberikan oleh Maharaja Rom pada waktu itu. Jadi hari ini kalau sebahagian orang bila mana diberikan suapan, dia sudah berkaca mata dia, dah terliur diri dia tu nak ambil nilai iman apa yang ada pada diri kita, nilai iman apa yang nak dibawa berjumpa Allah Azza wa Jal, yang bakal menjadi benteng daripada terkena azab neraka Allah Azza wa Jal. Jadi benda tu kita kena fikir. Sebab tu orang yang ada iman, dia tak perlu tunggu akta. Orang yang ada iman, cukup dia tahu yang ni agama larang, dia tak akan buat. Dia akan jaga diri dia. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, larangan menjual sesuatu yang tiada. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu yas'aluni al-bay'a laysa 'indi ma abi'uhu thumma abi'uhu min as-suq faqala la tabi' ma laysa 'indak. Maksud dia, wahai Rasulullah, datang kepada aku seorang lelaki dan ia ingin daripada untuk menjualkan kepadanya sesuatu yang tidak aku miliki. Adakah boleh untukku menjual kepadanya apa yang ada di pasar? Baginda menjawab, jangan kamu menjual benda yang belum kamu miliki. Dari segi hadis ni, saya nak bagi terang situasi yang berlaku. Satu orang datang nak beli barang dengan satu orang lelaki ni. Yang penjual ni, barang yang kawan tu nak beli tak ada. Barang yang kawan tu nak beli ada pada orang lain di pasar, penjual lain di pasar. Tiba-tiba terlintas idea dia yang menjual ni, dia tak nak lepaskan customer ni. Dia nak beri cadangan pada customer ni biar dia pergi beli, tapi dia ambil dulu bayaran daripada lelaki tu. Barang tu dia tak ada, tapi dia terima jual beli tu. Dia terima jual beli. Sedangkan barang itu ialah barang yang tidak ada pada dia. Dia kena pergi beli dulu, lepas tu baru dia boleh bagi pada kawan. Jadi orang ini telah membeli sesuatu yang tak wujud pada orang yang menjual itu. Jadi larangan di sini ialah jangan kita menjadi penjual kepada barang yang tidak ada. Nanti kita akan sebut beza dengan tempahan, pre-order apa semua ni, dropship apa semua tu, dia masuk dalam bab ni. Okay. Kita tengok muka surat 72. Syekh Al-Mubarak Furi berkata,
Hadis ini merupakan dalil haramnya menjual benda yang tidak dimiliki, tidak termasuk di bawah milik dan kemampuannya. Diberikan pengecualian dalam bab bai'us salam kerana terdapat dalil khusus yang mengecualikannya daripada keumuman hadis ini. Itu yang dia sebut. Kita tengok sebelah poin 1. Apakah rukun dan syarat jual beli? Jumhur, iaitu majoriti ulama fiqh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, kecuali mazhab Hanafi, menyatakan bahawa rukun jual beli ada 3. Yang pertama, pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual ni mestilah baligh, berakal, redha dengan jual beli yang berlaku, wujud pembeli dan mampu melihat barang. Itu syarat pertama. Syarat kedua, sirah akad. Sirah akad ni ialah ucapan yang dilafazkan sebagai terma penerimaan dan terma penyerahan. Lafaz kontrak syaratnya berlaku dalam majlis akad, tidak ada syarat dan menjadi pemilikan selamanya. Ia boleh berlaku dengan 2 cara, iaitu lafaz secara lisan, dan yang kedua ialah mu'atah. Lafaz secara lisan ni kita sebut saya jual, dia pun kata saya beli. Yang ni yang dipegang dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tidak berlaku lafaz secara lisan ini, jual beli itu diragui. Bahkan ada yang kata tak sah pun jual beli itu. Yang kedua, mu'atah. Mu'atah ni maksudnya ialah nampak peralihan barang tu, kita bagi barang. Contoh kita pergi kedai runcit apa semua, penjual tu dia bungkus siap-siap dalam plastik, dia pun serah barang tu kat kita. Itu dia panggil mu'atah, pemberian. Kita pun ambil walaupun tak ada lafaz, ianya sudah dikira sebagai sirah dan lafaz kontrak. Yang ini yang dipegang oleh mazhab lain. Boleh jadi langsung, tidak ada apa-apa lafaz atau isyarat menunjukkan berlakunya jual beli. Boleh jadi salah seorang sahaja bercakap tetapi seorang lagi diam. Menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, hukumnya adalah sah. Manakala sebahagian ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i seperti Imam An-Nawawi, Al-Mutawalli dan Al-Baghawi menyatakan sah akad kerana redha itu ada. Redha itu apa sahaja tanda menunjukkan redha. Dalam konteks moden, biasanya melibatkan jual beli dengan mesin, iaitu mesin air, auto pay dan sebagainya. Ianya menunjukkan berlakunya transfer. Daripada mesin air tu, kita masuk duit, lepas tu kita terima air dalam tin yang kita beli apa semua. Itu pun termasuk dalam mu'atah. Jadi tak ada isu lah. Cuma pandangan sebahagian Syafi'i yang agak ketat, mesti berlaku lafaz dengan lisan. Yang ketiga ialah isyarat dia sebut. Menyatakan, Imam An-Nawawi menyatakan ulama bersepakat kalau bisu atau ada masalah pertuturan, maka diharuskan, akan tetapi berlaku khilaf di kalangan ulama jika mampu bertutur, akan tetapi menggunakan juga isyarat. Mana guna isyarat? Bagi, ambil apa sajalah, bahasa isyarat lah maksud dia. Yang keempat ialah tulisan. Maknanya ada satu kertas akad yang lebih jelas. Itu umumlah kita faham tu. Syarat yang ketiga jual beli ialah barang boleh serah dan pemilikan dia sempurna dan wujud. Orang tu ambil dan dia boleh pegang barang tu, ambil manfaat pada barang tu. Jadi itu syarat jual beli. Kena ada 3 tu. Penjual, pembeli, sirah jual beli yang ada 4 kriteria tu. Lafaz, mu'atah, isyarat dan tulisan. Yang ketiga ialah barang yang dijual itu, barang tu wujud, barang tu ada. 11.2 hukum tempahan awal, pre-order dan dropship. Konsep tempahan awal yang sebenar ialah penjual membuka tawaran kepada pembeli untuk mendapatkan barangan. Biasanya pembeli melakukan tempahan awal, pre-order kerana beberapa sebab. Barangan tidak ada dengan penjual lain, barangan belum ada di pasaran. Tempahan awal pre-order ditawarkan lebih murah. Tempahan awal ataupun pre-order haram jika penjual menjual produk yang pada kebiasaannya susah untuk diserahkan kerana ada risiko yang tidak dapat diserahkan itu terlalu tinggi. Maknanya kita tempah awal, kita bayar deposit ke apa semua. Contoh kita pergi tempah baju tak ada lagi, pergi tempah ukur apa semua. Ini termasuk daripada jual beli barang tak ada lagi. Kita hanya atas dasar kepercayaan, ukuran apa semua tu kita terima.
itu sebenarnya dibenarkan. Kita bagi lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit je lagi. Hukum tempahan awal, pre-order dan dropship. Ni ramai orang terlibat dalam bab ni. Secara umumnya hukum tempahan awal ataupun pre-order ni dia termasuk daripada benda yang dibenarkan, jual beli yang dibenarkan. Sebab dia bukan jual beli benda tak ada. Benda tu ada, cuma benda tu akan disediakan selepas ada permintaan. Benda tak ada ni ialah memang benda tu tak wujud dan orang tu tak pernah ada buat pun jualan benda itu. Ini antara benda yang dia kena bezakan. Contoh dalam bab elektronik pun barang-barang yang kata apa yang belum dikeluarkan di pasaran lagi tapi orang dah buat pre-order.
Tak kira lah telefon ke yang baru keluar apa-apa saja, tak keluar lagi tapi orang dah buat pre-order. Benda tu dibenarkan sebab memang orang yang jual itu ialah orang yang memang dah selalu jual telefon. Dia bukan orang jual nasi lemak, tiba-tiba dia kata nak order iPhone dengan saya pun boleh. Kita akan ragu dengan dia. Dia ni kok mana pula jual telefon? Sebelum ni dia jual nasi lemak elok tiba-tiba duk jual telefon pula ni. Yang ni memang kalau dia kata dia ada, kita akan ragu dengan dia. Sehingga dia tunjukkan dia memang ada benda tu. Baru kita boleh terima jual beli. Tapi kalau orang yang dah biasa, contoh kita tempah baju, kita dah pergi kedai baju dah pun. Kedai tu ialah kedai orang jahit baju, bukan kedai orang buat benda lain. Bukan kedai yang kita nampak dengan ada baju yang bergantung. Walaupun barangnya tak ada, tapi kita buat tempahan, dia tak termasuk daripada membeli benda yang tidak ada. Benda tu ada, cuma dia hasabit talab, bergantung kepada permintaan. Sebab dia tak akan keluarkan benda tu bila mana tiada permintaan. Sebab mungkin pihak penjual juga melihat tiada kepentingan dan keutamaan dia buat awal-awal siap-siap, sebab mungkin dia akan menanggung kerugian kalau dia keluarkan dulu. Jadi ini ialah beza pre-order dengan jual beli benda tak ada. Pertama kita kena tengok benda tu memang dia tak pernah dijual oleh penjual itu, kita kena ragulah. Dia tak boleh tunjukkan barang tu. Sama jugalah dengan isu yang dah kita sentuh sebelum ni, iaitu membeli polisi keselamatan dalam insurans ni. Benda tu tak ada pun. Benda tu tak ada sebab kita beli benda yang tak jelas. Tak tahu kat mana benda tu nak pegang, dekat mana nak nampak, dekat mana. Okay. Dan juga dropship. Dropship ni orang yang menjadi orang tengah kepada pembekal itu ialah orang yang dah ada hubungan dengan pembekal. Yang dimaksudkanlah hadis tadi ialah dia tak pernah ada deal apa-apa pun. Maknanya kalau tanya pembekal ni, kenal tak dia ni? Dia kata dia jadi orang tengah untuk jual barang ni. Tak kenal. Yang tu baru dimaksudkan sebagai membeli benda yang tidak ada. Dropship ni pembekal yang post barang tu tahu, okey ni ejen dia. Memang dikenali. Memang tahu pun. Dia bukan orang yang entah datang pada mana tiba-tiba mengaku, tanya pembekal pun tak kenal dia ni siapa, tiba-tiba ambil duit kita, dia kata dia jual barang. Ini juga termasuk daripada bab mengelak daripada ditipu. Jadi itulah sedikit sebanyak kita akan tengok lagi pada kali yang akan datang dalam bab 11.2 ni. Kita akan sambung situ balik sebab banyak lagi benda pada muka surat yang ke-74 ni. Cuma kesimpulan akhirnya ialah pada dua benda yang kita sentuh pada malam ini, ialah pertama tentang isu rasuah, yang kedua ialah isu jual beli benda yang tidak ada ni. Yang panjang lebar sikit kita sentuh malam ni ialah isu rasuah. Cuma yang terakhir saya nak sebut, satu orang dia boleh menghindari rasuah dan tak menghindari rasuah. Kayu ukurnya di mana? Kayu ukurnya ialah pada salat yang dia lakukan. Hari ni tuan-tuan tengok, dengar khutbah Jumaat Negeri Perlis ni bab keutamaan salat berjemaah. Kalau tengok satu orang tu melazimi masjid, datang masjid selalu, ada di dalam saf-saf salat, orang yang macam ni mungkin mereka lah orang yang paling boleh menjaga diri untuk tak terjerumus. Taklah kata pasti, tapi untuk kita deal dengan dia, untuk kita buat apa-apa urusan dengan dia, dia lebih diyakini sebab dia telah menjaga waktu-waktu utama dalam hidup dia, iaitu waktu salat. Maka kita boleh buat kayu ukur awal lah. Dalam bab-bab lain pun dia akan lebih telus dalam bab pengurusan dia. Okay. Jadi kita berpada situ muka surat 73 pada malam ni. InsyaAllah untuk minggu depan kita akan sambung di situ balik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.